Bertemu kembali. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Begitulah perumpamaan yang sesuai diungkapkan kepada usahawan produk seni kraft penduduk daerah Sempurna Sabah yang mengusahakan produk warisan tradisi mereka sehingga kini. Bukan sahaja terkenal dengan pemandangan yang indah dan harmoni, juga terkenal dengan pelbagai kraft tangan yang menarik dan sememangnya amat berbaloi untuk dimiliki. Ikuti laporan Vinsla Santiran dan juru kamera Fauzi. Sabah merupakan negeri yang teramai di negara ini mempunyai usahawan kraft yang mampu mengoptimum penggunaan tumbuhan persekitaran untuk dijadikan kraft tangan seperti lapuhan, anyaman pandan dan perahu lepa. Lapuhan dalam bahasa suku kaum Bajau bermaksud alat tempat membakar atau memasak yang juga dipanggil dapur tanah. Uniknya, masyarakat Bajau menggunakan pasir gunung berapi sebagai bahan utamanya dan bukan menggunakan pasir biasa untuk menghasilkan kraft lapuhan. Kami panggil lapuhan tu kan, yang ni. Kalau mau panggang ikan tu kan, pakai itu. Yang ini kami yang panggil tug-tugan, yang ini. Yang simpan untuk simpan kemanyan tu. Kalau ada kenduri-kenduri tu kan, di sinilah. Nenek moyang kami lah. Memang nenek moyang kami tu beginilah kerja dia orang. Proses pembuatan kraft lapuhan meliputi 7 peringkat seperti mengumpul tanah liat dan pasir gunung berapi, mengadun tanah liat dan pasir gunung berapi, menumbuk adunan, pembentukan dan pengemasan, perhiasan, pengeringan dan pembakaran. Di Pulau Selakan, pembuatan kraft lapuhan mempunyai kesinambungan daripada tradisi tembikar Bukit Tengkorak yang muncul 3,000 tahun dulu dan kemahiran pembuatannya adalah diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya, perahu lepa merupakan salah satu pengangkutan dan perhubungan yang sangat penting di Pulau Bumbung Sempurna. Ukiran perahu lepa bersaiz kecil dijadikan perhiasan dan cenderamata. Perahu mini ini dikenali sebagai miniatur lepa-lepa. Rafi Barahim, usahawan muda kraft ukiran kayu perahu lepa miniatur, antara pembuat kraft yang aktif di daerah Sempurna. Bahan utama yang digunakan untuk membuat adalah kayu tambu-tambu dan diukir dengan motif tumbuhan yang cantik pada badannya untuk memberikan nilai estetika pada produk tersebut. Kami juga berpeluang mengunjungi Pulau Omadal untuk melihat keunikan menghasilkan tikar anyaman pandan yang biasanya dijadikan hamparan untuk kehadiran tetamu dan perjumpaan keluarga sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Keunikan tikar ini terdapat pada teknik, corak dan motif kelarai yang digunakan semasa menganyam dan ianya hanya terdapat di negeri Sabah. Dari nenek saya dulu kan diorang punya, memang diorang buat inilah tikar nih. Tapi sekarang nih kami buat pula macam banyak dijahit sudah. Ada kami buat beg, macam-macam lah kami buat baku. Bahan pandan laut yang mudah didapati sekitar kawasan pantai digunakan untuk dijadikan bila-bila anyaman. Tikarnya mempunyai 2 lapisan iaitu bahagian atas dianyam pelbagai corak kelarai dan bahagian tapak sebagai pelapik yang dianyam tanpa motif kelarai. Projek Kraft Komunitiku KKK ini merupakan inisiatif dan usaha kraft tangan Malaysia untuk memperkasa komuniti kraft di satu-satu kawasan atau daerah. Iaitu untuk memastikan capaian maklumat usahawan-usahawan komuniti kita ni sampailah kepada keluarga Malaysia yang berada di luar, dan yang ini merupakan salah satu usaha kita lah untuk membantu komuniti kraft kita untuk meningkatkan pendapatan lah. Sekurang-kurangnya selepas ni mungkin ramai yang tahu di sini ada penghasilan produk-produk kraft. Bermula 2016, sebanyak 14 projek KKK berjaya dilaksanakan dan sehingga Mei 2022, projek ini juga berjaya melahirkan seramai 5,515 orang komuniti kraft di negeri di bawah Bayu. Dalam era pemodenan ini, tidak ramai belia yang didedahkan dengan kemahiran menghasilkan kraft tangan. Industri kraft tangan seperti anyaman pandan mempunyai kaedah pembuatan yang rumit tetapi boleh bertahan antara 20 hingga 40 tahun.
Segala ini perlu diperjuang dan harus disokong. Winslah Santiren, Juru Kamera Fauzi untuk Bernama TV.